Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Ada kata? Ada. Jadi alhamdulillah malam ni kita akan sambung kembali cerita-cerita kita. Ni, cerita-cerita. Jadi sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni merupakan cerita kan. Cumanya kadang-kadang terlalu cara tu terlalu semangat Jadi kita tak rasa benda tu sebenarnya cerita yang santai sebenarnya. Jadi insya-Allah kita berada di atas satu jalan untuk belajar, walaupun cara dengan cerita pun, tapi benda tu di atas jalan belajar. Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuhi jalan, satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia tempuhi jalan itu jalan dalam menuntut ilmu. Tak kisahlah belajar apa pun, tapi jalan itu jalan menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah SWT akan mudahkan jalan dia ke syurga. Mungkin kita ulang banyak kali dah, tapi sebagai peringatan awal kita lah, sebagai kita boleh perbaharui niat kita. Mana kita belajar ni tak ada benda lain melainkan kita nak dapat redha Allah SWT, dapat syurga Allah SWT. Yang mana daripada hadis tadi kita boleh kata Nabi SAW kata antara jalan shortcut ke dalam syurganya ialah belajar. Belajar adalah salah satu jalan shortcut ke syurga. Jadi setengah ulama pun bincang, apakah amalan sunat yang paling afdal? Apabila para ulama bincang amalan sunat yang paling afdal, antara yang teratasnya ialah belajar, jihad, belajar dan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajar merupakan salah satu benda yang sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Apabila berlaku peperangan ni, kena ada satu golongan yang belajar. Allah Taala walaupun benda tu bersifat jihad, peperangan, tapi kena ada juga satu golongan yang duduk belajar. Sebab apa? Sebab untuk memberi peringatan kepada umat, peringatan kepada penyelesai kepada masalah umat. Apabila kita belajar dulu, kita tanya syekh kita lah, kita tanya kan, syekh, aku ni sekian gini masalah gini. Syekh kata tak ada benda lain yang paling mujarab atas dunia ni melainkan dengan ilmu. Ilmu sahaja yang akan menyelesaikan masalah. Selagi mana ada kejahilan pada diri manusia ni, maka dia akan tahu gapo lah. Tapi apabila seseorang itu telah tahu, masyarakat telah mula berilmu, kita katalah kemungkinan peringkat dewasa tak ada, kita suburkan ilmu pada cucu-cucu kita, biar rasa semangat mengaji. Maka dengan ilmu lah yang akan menyelesaikan masalah. Dengan kita tahu, ilmu ni tahu lah. Lepas daripada kita belajar, barulah kita rasa, oh, kau lama kau belajar rupanya, kau banyak lagi tak tahu. Bukan kau lama kau belajar, kau baca. Sebab itulah ustaz-ustaz kita sebut juga ialah ilmu ni tidak akan mati selagi mana kita tidak mengajar. Maksud kita tidak sebarkan kepada orang. Kita tidak akan rasa benda tu sangat lekat pada diri kita melainkan lepas daripada kita ajar orang. Contohlah kita kata, kalau kita nak ambil contoh kita terdekatnya sirah ni kan. Kita cerita, balik kita cerita ke cucu kita. Rupanya gini-gini sekian-sekian ni. Gapo mak, gapo kan nama kan. Barulah benda tu akan kita rasa ilmu tu lekat pada diri kita. Ilmu hak mana kita belajar saja, lepas tu klik, kita tak sebar, dia tidak dekat. Tapi insya-Allah dengan pengulangan tu kita bolehlah selesai. Cumanya paling terbaik dengan cara kita sebar. Sebar tu bukan kata sebar tulis dalam WhatsApp ke gapo apa juga kan.
Cuma paling kurangnya cerita ke cucu, ulai balik ke cucu, maksudnya contohlah sebagai contoh. Jadi jalan ilmu merupakan satu jalan yang sangat-sangat mulia di dalam Islam. Jadi kita tentang kelebihan ilmu pula banyak lagi lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sendiri yang mana orang yang duduk di rumah Allah, duduk yazkurunallah, dia berzikir kepada Allah, dia akan diturunkan rahmat, akan ada ketenangan. Wa ghasyiyat wa haffathumul malaikah, dan para malaikat sekarang ini tengah melindungi kita dan mendoakan kepada kita. Jadi alhamdulillah kita Allah Taala bagi peluang untuk berada di dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, dan kita juga mempelajari satu ilmu yang sangat mulia. Ilmu mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuh batang mulia yang paling mulia atas muka bumi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok melalui sirah inilah kita akan tengok betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya Nabi sebagai seorang ayah. Betapa hebatnya Nabi sebagai seorang ayah tiri. Betapa hebatnya Nabi sebagai seorang anak sesuai kepada ibu sesuai. Betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada adik-beradik sesuai dia. Betapa hebatnya Nabi dengan anak saudara dia. Ada tak cerita ni? Ada. Sebab itulah apabila Allah Taala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tauladan yang paling terbaik. Tauladan dalam apa? Kita kata dalam macam mana menguruskan cucu. Nabi ada menguruskan cucu. Tauladan dalam menguruskan keluarga. Nabi ada 9 orang keluarga. 9 orang isteri, 9 sehingga ke 11 orang isteri. Kita nak urus keluarga besar ni pun penuh pancaroba. Kita kata lah kau tu ni dengan ombak dan sebagainya. Nabi menguruskan 9 orang isteri. Orang jatuh boleh kita mixing lah benda tu deh. Sebab itulah sambal kalau cerita kepada saya Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi SAW kata, sesungguhnya aku adalah yang paling terbaik kepada keluarga aku. Khairukum li ahli. Sesungguhnya yang terbaik daripada kamu ialah orang yang berbuat baik kepada keluarga dia. Wa ana khairukum li ahli, Nabi kata. Dan aku adalah orang yang paling terbaik mengurus keluarga. Memang kita pernah cerita secara ringkas sebelum ni, kita kalau kita pernah dengar Aisyah ni dia pernah berdeki dengan isteri dia lain, isteri Nabi lain. Sehingga masa Nabi dia tengah buat mesyuarat dengan para sahabat dia tengah duduk rumah Nabi apa. Siapakah Aisyah ni? Dia berdeki, siapakah dia pecah pinggir yang dihantar oleh seorang lagi isteri Nabi. Kalau kita dalam suasana tu, apakah tindakan kita? Maksudnya kalau kita duduk buang dengan sayang kak, tiba-tiba isteri kita tu tiba-tiba pecah pinggir. Maksudnya madu mari hantar makin jadi dia hanya berdeki pecah pinggir. Kita akan buat apa? Macam-macam lah kemungkinan kan. Kemungkinannya tapas itu lalu kau contohlah kita kata ni. Nabi kata apa? Nabi kata gharat ummukum. Nabi kata gharat ummukum. Beri dah mak demo ni. Isteri Nabi ni merupakan ibu kepada orang Islam. Jadi Nabi kata beri dah. Gitu ya Nabi tidak ada apa apa. Hebatnya sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan keluarga, menguruskan isteri. Hebat Jadi sebab itulah hamba cerita ke saya buat hadis ni, hadis Nabi kata Nabi paling hebat menguruskan keluarga. Kita tak boleh rasa, kita sebagai seorang lelaki kita tak rasa hadis ni betapa hebatnya dia melainkan lepas daripada nikah. Jadi kita nak menguruskan, minta maaf kalau ada wanita, kalau ada suami isteri ke apa, cuma ceritalah. Kita cuba usaha untuk menjadi seorang yang terbaik. Manusia ni terbuka kepada kesalahan dan sebagainya, tapi tidak pernah ada fursah, tidak pernah ada
kita panggil apa? Peluang untuk kita berhenti daripada berbuat baik. Jadi kita kena cuba untuk usaha perbaiki dari semasa ke semasa. Jadi tengok betapa hebatnya Nabi SAW mengurus keluarga dia, dan banyak lagi lah yang mana kita akan tengok dalam perbincangan dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah dalam kelas yang lepas ataupun dalam kuliah yang lepas kita dah cerita dah. Cerita Nabi ni sapalah di Halimah As-Sa'diyah. Dan kewafatan ibu Nabi SAW Aminah. Jadi daripada Nabi SAW lahir sehinggalah kematian Aminah, siapa lagi yang tinggal dengan Nabi SAW sekarang ni? Telah matilah Abdul Muttalib meninggal dah. Aminah meninggal dah. Tapi lepas meninggalnya Aminah, Nabi SAW duduk dengan siapa? Nabi duduk dengan siapa lepas daripada meninggal Aminah? Aminah meninggal ketika mana Nabi SAW berumur 6 tahun. Nabi berumur 6 tahun, maka meninggallah Aminah, isteri ibunda tercinta Nabi SAW. Nabi sempat betul-betul bersama dengan Aminah hanya 2 tahun sahaja. Walaupun begitu, sifat secara nalurinya kita dengan mak dia, memang akan rasa saya lah, sebab dia lah melahirkan kita ke apa kan. Lepas sekarang ni pun orang lepas daripada hidup 30 tahun tak pernah jumpa mak, akan ada perasaan untuk cari mak. Naluri untuk mencari ibu tu ataupun naluri anak kepada ibu tu sangat-sangat kuat. Walaupun Nabi SAW hanya betul-betul duduknya umur 5 tahun dan 6 tahun, tapi Nabi sangat-sangat sayang kepada ibu dia. Dan ada kita cerita juga sebelum daripada ni, Nabi SAW minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarahi kubur Aminah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi untuk ziarah kubur, tapi Allah Taala tidak mengizinkan Nabi untuk beristighfar kepada mak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka tu sebagai ulama sebut sebagai ahlu fitrah. Jadi ahlu fitrah ataupun ahlu fitrah. Jadi perbincangan silah, cuma yang pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kadang-kadang kalau lalu di kubur mak Nabi akan ziarah dengan para sahabat. Nabi jalan. Jadi ni Aminah mati di Abwa, nama tempat dia. Antara Makkah dengan Madinah perjalanan, dalam perjalanan itu Aminah meninggal. Kalau kita nak ulang balik, kalau kita boleh ingatlah, Hashim mati mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim mati di Palestin. Boleh? Turun sikit, Abdul Muttalib mati mana? Mati di Mekah. Abdullah ayah Nabi mati di mana? Mati di Madinah. Mati di mana ketika mana sedang buat perjalanan dagang lah. Kemudian mak Nabi SAW sendiri pun mati dalam perjalanan antara Mekah dengan Madinah, tengok-tengok antara Mekah dengan Madinah. Boleh. Jadi lepas daripada matinya Aminah binti Wahab, Nabi SAW dijaga oleh Abu Talib. Dijaga oleh pak saudara dia Abu Talib. Sebelum daripada kita gitu, apa nak betul minggu lepas, cuba supaya kita boleh faham molek lah. Hamba ada cerita juga sikit-sikit pasal Fatimah binti Asad. Kita akan masuk juga lebih kurang lah. Jadi Nabi dijaga oleh Abu Talib. Isteri kepada Abu Talib namanya Fatimah binti Asad. Nama Fatimah juga. Jadi dalam bahasa Arab, terutama dalam kalangan Arab, kita jangan pelik dia duduk ulang nama tu lah. Ada seorang ulama nama dia apa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau silap 4 atau 5 kali bin Muhammad. Dia nama tu lah. Kita lah ni nama tu tak muat IC. Kita lah ni tak. Oboh juga, gabung juga nama. Masalah tak ada masalah. Nama ni tak ada masalah selagi mana dia tidak bercanggah dengan syarat. Cuma cara bagi nama tu kayak orang dulu dengan orang lain. Orang kita dulu pun ada nama pendek benar pun ada macam-macam nama. Tapi lo ni kau lama kau panjang nama, kau lama kau panjang. Walaupun orang Arab sebenarnya dia pelik. Nama panjang lagu tu. Masalahnya kita kata tu nama Arab. Arab kata aku tak ubi nama lagu ni Arab. Jadi kalau boleh lah kita jumpa orang yang orang alim ke apa untuk tanya nama yang sesuai, yang tidak berjala-jala sangat ke apa kan. Dan pilih nama-nama para sahabat ke apa dia. Nama isteri Nabi contohnya Maimunah
Kita kalau bulan ni nampak pelik nama orang tua ni zaman dulu ya we. Padahal ni Maimunah isteri Nabi ni. Saudah. Loh. Apa lagi? Masalah lepas ni panggil rengka-rengka gitu. Khadijah tak say panggil Khadijah, panggil Katie. Tak say nama comel tu. Nama isteri Nabi tak say. Maimunah panggil Mun ke tak say. Jadi nama-nama ni nama Arab dia akan boleh. Jadi ni pun Fatimah binti Asad nama dia. Fatimah binti Asad, isteri kepada Abu Talib. Jadi dua insan ni merupakan insan yang sangat berbakti dalam hidup Nabi SAW. Bahkan bukan dua orang ni saja, keluarga dia tu sendiri. Keluarga Abu Talib dan juga Fatimah binti Asad. Apa anak dia? Abu Talib, kita kata dah Abu tu adalah nama untuk merujuk kepada ayah, anak sulung. Anak jatah sulung kebiasaannya. Anak jatah sulung. Jadi Abu Talib ada anak nama apa? Talib lah. Nombor satu nama dia Talib. Nombor dua nama Aqil. Nombor tiga nama Ja'far. Nombor empat nama siapa? Ini kita kenal lah kau. Khalifah yang keempat Ali. Jadi Talib bin Abu Talib, Aqil bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib. Ini empat orang anak lelaki Abu Talib. Kemudian dia ada yang masyhur juga daripada perempuan, itu Ummu Hani. Ummu Hani. Biasa dengan Ummu Hani. Nanti insya-Allah kita cuba untuk cerita family Abu Talib. Ya, yang mana kita sebut dah pada minggu lepas cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ni merupakan ibu selepas daripada ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan ibu dia sampai umur berapa? Sampai umur 8 tahun sahaja. Budaklah 8 tahun ni. 9 tahun sahaja. 9 tahun sahaja. Abdul Muttalib mati pada Abdul Muttalib mati pada umur 8 tahun. Betul tak ni? Nabi duduk dengan Aminah pada umur 8 tahun meninggal kan. Kemudian dengan Abdul Muttalib duduk 2 tahun. Sehinggalah umur 8 tahun. Umur 8 tahun meninggal Abdul Muttalib, barulah pindah kepada Abu Talib. Umur 8 tahun. Taklah kalau bahasa kita tak. Tak tahu apa lagi lah. Yang mana tidak kita sebenarnya benda ni berlaku juga dalam masyarakat kita. Lah ni kurang lah, lah ni sangat kurang. Kalau dulu kan mak saudara pero anak saudara ramai banyak tak? Banyak. Siapa kau rapat ni dengan mak saudara? Memang banyak berlaku lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurangnya lagu tu lah. Mati awal kan. Mati yatim awal. Tu ambo sendiri pun lagu tu. Keluarga dia. Jadi adik-adik dia 5 orang ni mati mak ayah awal. Jadi pak saudara jaga. Jadi pak saudara tu jadi rapat dengan pak saudara tu. Begitu juga lagu ni. Jadi Abu Talib dengan Abdullah. Abu Talib dengan Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada 2 orang anak. Ada ramai anak, cumanya daripada satu ibu tu ada Abu Talib, ada Abdullah. Daripada Abdullah tu lah tubik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib ni ialah pak saudara somok sepok. Pak saudara somok sepok. Jadi keluarlah satu keluarga Abu Talib yang terdiri daripada Abu Talib, Fatimah binti Asad, kemudian siapa ni? Talib, Aqil, Ja'far bin Abu Talib, Ali bin Abi Talib. Mereka ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupu Nabi ni merupakan nama-nama yang penting yang akan berjual bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali kita tahu ialah sama sahur. Ja'far lagu mana? Mati bila Ja'far? Ja'far mati antara gelar dia adalah Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Tayyar ni mana maksudnya terbang. Ingat tak cerita di dalam kemungkinan cerita ni kita tahu dia masalah dalam kita belajar sirah ni ialah kita tahu cerita ni cuma kita nak letak mana tu kita tak tahu nak letak mana. Jadi Ja'far ni antara orang yang lama duduk di Habsyah. Hijrah ke Habsyah tu duduk lama di Habsyah. Dia geliknya masa di pergi Khaybar, nanti masuk Nabi duduk Madinah. Lepas daripada dia gelik je, dia masuk perang Mu'tah. Masuk perang Mu'tah tu tahun ke 6 Hijrah kalau tak silap. Tahun ke 6 Hijrah berlaku perang Mu'tah. Dan lagu Ja'far mati.
Ja'far mati ketika perang Mu'tah, yang mana perang yang Nabi SAW kata, kalau dia ni mati, ganti dia ni. Kalau dia ni mati, ganti dia ni. Betul dengar tak? Ja'far dah. Hak mati ketika mana dia mati tu, dia pergi darah, dia pergi darah kerak sini. Kemudian tangan kiri pula. Kerak pula. Kemudian dia peluk dengan sakit baki ke tangan dia ada, akhirnya meninggal. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Siapa? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak siapa? Anak Abu Talib. Batu keluarga Abu Talib ni satu keluarga yang sangat memberi kasih yang besar kepada hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dengan Abu Talib, kalau kita ada Abdul Muttalib. Cuma Abdul Muttalib ni kita boleh secara ringkasnya ialah dia sangat-sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Cuma dia 2 tahun je kan. Jadi dia sangat sayang kepada Nabi sehinggalah di Kaabah tu ada tempatnya, ada kalau kita kata kursi Abu Talib, dia duduk tanah lagu tu. Orang lain tak berani belakang nak duduk. Anak Abu Talib pun tak berani duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian pos jaga dia ni kata, apa duduk ni Abu Talib ni. Abu Talib nama besar di Mekah. Tapi apabila Abu Talib mari, Abu Talib kata, biar dia lah, cucu aku ni contohnya lah. Jadi tu kecintaan Abdul Muttalib pada Abu Talib, kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Talib yang sedihnya ialah gapo Abu Talib ni, dia mati lagu mana? Islam ke tak? Jumhur ulama kata dia mati dalam keadaan tak Islam. Dia tidak mengucapkan kalimah syahadah. Jadi tetapi Fatimah binti Asad merupakan orang yang masuk Islam. Fatimah binti Asad, ingat tak Fatimah binti Asad? Ali itu tak? Ali ni kawan siapa? Ali bin Abi Thalib ni kawan siapa? Ni kawan Fatimah. Jadi Fatimah binti Muhammad. Ni Fatimah binti Asad. Yang itu kan. Fatimah binti Asad ada tok tua nama Fatimah binti Asad. Nama dia pun Fatimah, tok tua dia pun nama Fatimah. Jadi Nabi ni dengan Fatimah binti Asad ialah Mu'darah Sabit. Ali dengan Nabi ialah sepupu. Fatimah dengan Ali pok sepupu. Fatimah dengan Fatimah tok sepupu tu. Titih kita macam ni. Tok sepupu dia. Jadi Fatimah binti Asad ialah tok sepupu Fatimah dan juga biasa pula dah. Tok tua Fatimah. Jadi Nabi SAW dengan Fatimah sendiri ialah Mu'darah Sabit dan juga biasa Nabi SAW. Boleh? Jadi Abu Talib merupakan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggantikan Abdul Muttalib untuk jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib merupakan satu nama besar di Mekah. Walaupun dia ni tidak kaya mana, tapi dia merupakan seorang yang berpengaruh di Mekah. Okey, jadi lepas daripada tu Abu Talib ketika mana dia dia berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mati sikit saja kalau kita tengok daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa umur 40 tahun Nabi akan terima wahyu. Daripada terima wahyu sampailah Nabi hijrah ada 13 tahun. Abu Talib akan mati 3 tahun sebelum daripada Nabi hijrah. Abu Talib akan mati 3 tahun sebelum daripada Nabi hijrah. Kalau kita tengok dalam garis masa tu ataupun timeline tu, hak straight itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terima lagi wahyu. Hak ke bawah tu 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu pada umur 40. Abu Talib daripada umur 8 tahun sampailah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. Lebih kurang 40 tolak 8. 30 lebih tahun. 50 tolak 8. 42 tahun. 42 tahun Abu Talib menjaga Nabi SAW. Sebab itulah apabila Abu Talib mati, ianya merupakan tahun kesedihan. Nabi SAW, kita lakar sikit kepada tahun Abu Talib mati. Tahun Abu Talib mati itulah tahun seorang lagi insan yang sangat berjasa juga dalam hidup Nabi. Siapa?
Khadijah. Jadi Nabi SAW sangat tertekan, atau kita bukan tertekan lah, maksudnya kita lah orang yang paling kuat dengan kita mati. Kita sendiri pun pengalaman, kemungkinan ada pengalaman tok mati, ayah sendiri mati. Dia walaupun kita tahan dah sebut dia mari. Ni orang yang menjaga Nabi SAW. Jadi Nabi SAW masa Nabi jadi Nabi ada dua pelindung yang sangat besar, iaitu ataupun penguat yang sangat besar, iaitu Khadijah, pelindung dalam rumah Nabi SAW. Dia lah yang tolong bagi semangat kepada Nabi, dan Abu Talib adalah yang melindungi Nabi SAW dari sudut politik. Sebab dia lah, sebab nama Abu Talib ni lah orang tak berani nak kacau Nabi nya. Orang kacau pun boleh kacau setakat tu. Lepas daripada tu 3 tahun sebelum daripada hijrah, Abu Talib mati, maka orang Islam akan didera dengan sangat-sangat teruk lah. Akan ditekan dengan sangat-sangat kuat. Tu cerita Abu Talib. Jadi Abu Talib dengan anak-anak dia ni merupakan keluarga yang sangat dekat dengan Nabi SAW, sehingga ke seorang anak Abu Talib yang bernama Ummu Hani. Ummu Hani, biasa nama Ummu Hani tak biasa. Di Ummu Hani ni merupakan kak sikit daripada Ali. Dia kak sikit daripada Ali. Dia ada cerita yang menarik sebenarnya dengan Ummu Hani, yang cuma hangpa tak pasti sesuai kalau cerita, takut orang silap faham. Sebenarnya kita buat bagi hint gitu je lah. Tak tahu cerita lebih-lebih takut orang muda tak guna-guna cerita ni nak buat gawe kalau mana. Dia bukan isu gawe ke apa. Nabi SAW sebenarnya Nabi ada menyimpan rasa yang sangat kita panggil tertarik dengan Ummu Hani. Kita kata antara Nabi orang kenal ialah dia Ummu Hani. Tapi antara Nabi cinta yang tidak kesempayannya berlaku juga kepada Nabi SAW. Tu malah nak lebih-lebih tu takut orang muda dia guna nak gawe kau. Itu bukan gawe ni, Nabi SAW dia kenal pun dia pergi jumpa selalu. Dia bukan kata kenal waktu duduk main 5 tahun waktu tu. Tapi Nabi SAW antara orang yang Nabi kenal ialah Ummu Hani. Ketika mana Ummu Hani nikah dengan seorang ni nama dia Hubairah, kalau kau tak ingatnya. Nabi dia pergi jumpa dengan Abu Talib. Apa mun nikah ni aku kenal dah dengan ni sebenarnya. Abu Talib kata, tak boleh, minta maaf Muhammad, aku janji dah nak best dengan dia ni. Jadi akhirnya Ummu Hani nikah dengan Hubairah. Menariknya lepas daripada tu, apabila Hubairah ni pisah dengan Ummu Hani, sebab Hubairah tak masuk Islam. Dia Ummu Hani Islam. Nabi SAW pergi jumpa pula Ummu Hani. Jumpa nak nikah dengan Ummu Hani. Ummu Hani kata, aku bukan tak usah nikah, tapi aku ada anak ramai. Aku risau aku terabai tanggungjawab aku pada anak-anak. Dan adalah 2-3 cerita sikit lepas tu. Tapi naiknya Nabi SAW antara orang yang Nabi kenal ni ialah kepada Ummu Hani, sepupu dia. Boleh. Jadi nikah sepupu ni boleh lah. Walaupun kita kalau bolehnya orang Arab siapa lah ni pun dia nikah dekat-dekat. Dia nikah dekat-dekat. Cuma kita lah ni kalau nikah sepupu ke apa ni macam-macam lah. Wallahu alam, kemungkinan akan ada masalah tu kena kaji dari sudut medik dan sebagainya, doktor dan sebagainya. Tapi dulu memang nikah dekat-dekat. Jadi Ummu Hani juga merupakan orang yang dekat dengan Nabi SAW. Lepas daripada ketika mana Nabi SAW, kita kata tadi umur 8 tahun. Kemudian Nabi SAW berada di rumah Abu Talib, sehinggalah Nabi lebih kurangnya umur belah-belah tahun Nabi dah start mula bekerja. Nabi kerja apa? Pertama sekali Nabi kerja apa? Nabi bekerja sebagai pengembala kambing. Ustaz kita ceritanya ialah kadang-kadang kita tak faham kan konsep gembala kambing tu, mengembala kambing. Mengembala kambing ni ialah kita kata orang bawa orang dia ada banyak kambing. Dia tak ada nak pergi urus belakang kambing dia. Jadi dia upah orang. Mungkinlah 10 ke 50 ke apa kan. Jadi dia ni pun bawa separuh, bawa pergi lagi bukit ke apa, pergi makan-makan buat kelik lagu tu. Nabi kerja lagu tu. Dan Nabi SAW berkata sendiri, tidak ada seorang Nabi melainkan dia mengembala kambing. Di dalam riwayatnya Nabi mengembala kambing mana? Di Bukit Ajiat. Biasa dengar Bukit Ajiat? Di Mekah. Di Mekah ni
kita ada dua site yang besar, iaitu alik daripada Safa Marwah. Siapa-siapa pergi haji tempat-tempat Janadiriyah ke apa? Janadiriyah ke betul kan? Tu adalah alik Safa Marwah. Dia ada bukit Al-Jabal, Abu Qubais apa kat tu. Dua bukit Masjid Kucing apa kan? Kalau lama tu alik Safa Marwah. Dia ada satu lagi bahagian alik sebelah sana. Alik sebelah Narojai. Alik sebelah Narojai ni dia ada jalan jalan Ajiat. InsyaAllah kita semua boleh pergi pula. Ada tak pergi lagi tu insya-Allah boleh pergi lah. Usaha-usaha untuk pergi ke apa? Untuk pergi haji supaya kita dapat rasa satu nikmat yang lain lah. Berada di Mekah ni kita tak mikir apa dah. Kita mikir nak buat ibadat jadi kena siapa-siapa yang masih belum pergi insya-Allah kita pakai doa supaya Allah SWT mudah urus lagi. Jadi sebelah daripada Narojai tu adalah Bukit Ajiat. Ajiat. Lah ni orang Melayu ramai atas Bukit Ajiat tu lah. Jadi Mekah ni dia dikelilingi oleh beberapa bukit. Antara bukit yang masih ada ialah Bukit Ajiat lah. Tapi ada juga bukit hak dia dah pecah separuh sebab dia nak buat istana ke apa tu. Cumanya yang confirmnya Bukit Ajiat tu ada lagi lah. Jabal Umar ke apa tak ada dah. Jabal Umar ni sebelah sana ada ni pula. Jadi Nabi SAW mengembala kambing di Bukit Ajiat. Nabi gembala kambing dan para ulama sebut banyak kelebihan mengembala kambing. Banyak kelebihan sebab apa? Kitanya ada saing juga untuk dia pera kambing. Rupanya kambing ni memang manja. Dia manja. Yalah ada orang pera kambing. Dia manja. Jadi sebab manja tu dah Nabi SAW akan terlatih untuk nak melatih orang. Orang ni manja manusia ni. Kalau kita kecek dengan batu ke apa senang. Dia tak balas gapo dah binatang pun pempel lagu tu ya. Tapi manusia ni ada banyak perangai. Begitu juga dengan kambing. Jadi kambing sendiri ni dia manja lah, dia banyak kena cara, mudah sakit lah dan sebagainya. Jadi salah satu kelebihannya ialah kita akan terpengaruh dengan pekerjaan kita. Nabi SAW sendiri pernah sebut seseorang tu dia akan mengikut apa yang dia gembala. Seseorang tu akan ikut dengan apa dia gembala. Dia gembala kambing, maka dia akan jadi seorang yang lembut. Dia pera unta, dia akan ada keras sikit. Nabi SAW sebut juga kalaulah dia tu pera kuda, maka dia akan ada rasa agah sikit. Yang menariknya daripada hadis ni, kita besarkan skop dia, kita boleh katakan orang itu sendiri dia akan terkesan dengan pekerjaan dia. Boleh? Orang askar, kita boleh tengok. Tengok gambar kalau sains polis ke. Ada seorang sains ni anak polis. Jadi dia ni tak ada pengalaman rambut panjang. Kalau dia mari sekolah rambut pendek semua dia. Naiknya ayah dia seorang polis ni dia tegak. Jadi sehinggalah dia pergi sambung belajar luar, dia nak melepaskan benda tu dia simpan rambut panjang. Naiknya perangai seseorang tu boleh mempengaruhi pekerjaan seseorang tu boleh mempengaruhi perangai dia. Jadi kita akan boleh tengok seorang polis dia akan tegak. Seorang cikgu sendiri ada cikgu sekolah menengah, ada cikgu sekolah rendah, ada cikgu sekolah ngayu. Orang cikgu sekolah rendah contohnya. Mesti dia happy go lucky. Dia boleh sorang derah ke apa. So benda tu akan mempengaruhi. Jadi Nabi SAW, antara pekerjaan Nabi SAW ialah Nabi mengembala kambing. Dan selepas daripada tu, ni tahun umur ke-15 tahun, pada umur 15 tahun ke 20 tahun tu, Nabi SAW ada menyertai dua perkara, iaitu Harbul Fijar. Harb tu maksudnya peperangan. Harb tu masuk peperangan, ada di dalam situ tu. Harbul Fijar ialah peperangan. Jadi Nabi SAW menyertai satu peperangan antara Qais dengan Quraisy. Tak apa. Yang lebih penting daripada itu ialah satu peristiwa yang dinamakan sebagai Hilful Fudul. Hilful Fudul. Hilful Fudul ni pada umur 15 ke saya tulis situ apa? 15 ke 20 Hilful Fudul dengan Harbul Fijar. 15 ke 20? Dalam 15 ke 20? 20. Lebih kurang umur 20. Jadi Nabi SAW pada umur 20 tahun Nabi telah menyertai program kemasyarakatan. Program kemasyarakatan. Jadi Nabi terlibat dengan masyarakat.
Pada Hilful Fudul, ceritanya ialah ada seorang ni daripada kaum dipanggil Yazid. Kaum daripada satu golongan daripada Yaman. Dia ni pergi nego di Mekah. Apabila dia nego di Mekah, jadi orang besar Mekah ni ada seorang tu nama dia Wa'il, Amr bin Wa'il, kau apa lebih kurang nama Aus. Ada seorang ni lah Wa'il apa tu mari. Jadi dia ni pinjam ambil barang dia ni dan tidak bui mula. Maksud kalau kita rapah lah. Sehingga dia buat syair. Dia buat syair kata kepada orang Quraisy. Jadi syair ni merupakan satu kata-kata yang sangat memberi kesan. Zaman kita boleh bayar zaman Mekah zaman tu tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada gapo. Jadi apabila orang nak syair, dia akan naik Bukit Sofa. Antara bukit yang orang akan naik Bukit Sofa. Sebab Bukit Sofa ni rendah sikit kan. Dia naik dekat, dia akan bersyair. Lepas tu orang akan pergi dengar belaka. Zaman tu lagu tu lah. Kalau kita lah ni nyanyi kan. Bakat nyanyi dalam TikTok contohnya. Bukit Sofa tu TikTok contohnya. Bakat nyanyi dalam TikTok. Jadi kata-kata dia tu telah menyebabkan orang Quraisy malu. Dia cerita mengenai kejahatan orang Quraisy yang mana ambil barang tak beri semula. Tapi nak hebatnya kata-kata ni boleh memberi kesan. Kata-kata boleh memberi kesan. Antara kata-kata yang boleh memberi kesan tu apa? Al-Quranul Karim sendiri. Al-Quranul Karim ni kata-kata je. Tapi boleh memberi kesan ke tak? Boleh memberi kesan. Revolusi yang berlaku di Mesir disebabkan apa? Disebabkan ucapan sahaja. Naiknya hebat ucapan ni. Ucapan dulu kita boleh berasa sedap dengan radio apa? Kata-kata. Inna minal bayani la sihra. Nabi SAW kata gitu. Nabi kata sungguhnya pada penyampaian yang baik ni dia macam ada sihir. Galik. Galik. Jadi disebabkan kata-kata dia ni orang Quraisy telah membuat satu perjanjian. Dia buat bicara-bicara, jumpa di rumah Abdullah bin Jada'an. Dia kata lagu mana pun kita ni. Dia kata nak aku benda kecil lagu ni jadi orang boleh kata kepada Quraisy ni. Jadi bicara mari kita buat perjanjian untuk tidak menzalimi orang bawah. Jadi dalam orang Arab sendiri pun dia ada kasta. Jadi orang kaum kuat ke apa ni, kita tak sewi menzalimi kaum yang lemah. Jo mari daripada Yaman ni dia ni kaum daripada lemah. Tapi dia tak sama dengan hamba dah. Hamba lain. Hamba ni betul-betul harta. Harta ni maksudnya kalau kita pecah gelas rumah kita tak ada orang marah. Jadi hamba pada zaman itu ialah harta. Sebab tu kadang-kadang hamba ni antara perkara yang kita kena faham. Sebab apa? Sebab benda ni akan mari syubhat ataupun orang tadi akan mula antara syubhat yang mari daripada orang tadi lah mengenai hamba lah. Tapi Nabi SAW buat apa mengenai hamba? Nabi menguruskan sistem hamba. Nabi menguruskan sistem hamba. Sistem hamba ada dah sebelum daripada tu teruk, tapi Nabi mengurus ke arah yang lebih baik. Apa hamba? Cumanya jadi apabila gitu, Nabi sendiri terlibat dalam perbincangan tersebut. Menariknya Nabi SAW sebut, Nabi kata masa Nabi SAW Islam dah, Nabi kata sekiranya ketika mana lah ni Nabi zaman Islam ni aku diajak untuk menyertai perhimpunan seperti mana Hilful Fudul, maka aku akan menghadiri Hilful Fudul. Gapo poin dia? Poin dia ialah Nabi SAW sangat menyertai masyarakat. Nabi menyertai masyarakat. Hilful Fudul yang mana dihadiri oleh orang bukan Islam, yang mana zaman tu zaman jahiliah, tapi menyertai kita perbincangnya ialah untuk tidak menzalimi orang lain. Nabi SAW kalau lah orang kafir jumpa dengan Hilful Fudul tu panggil aku akan pergi. Bagi tahu apa? Nabi SAW sangat meraihkan suasana kemasyarakatan. Nabi tak suka untuk menzalimi orang. Tak kira orang tu bangsa gapo-gapo pun. Cuma kita kadang-kadang ada mentaliti kita lah ni. Kalau bukan Islam kan, kita boleh kata dan sebagainya kan. Kata tu boleh kira lagi lah. Kita boleh apa kata orang India contohnya. Bawa dia kafir. Itu tidak ada dalam kamu hidup Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kata, aku sekiranya pada zaman aku lah ni, zaman Islam, aku diajak untuk menghadiri Hilful Fudul, maka aku akan menghadiri Hilful Fudul.
Untuk apa? Untuk membela kezaliman daripada seorang yang dianiai. InsyaAllah kita berhenti situ dulu di Hilful Fudul. Dan kita akan sambung pada kelas insyaAllah. Boleh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita berhenti pada umur 15. Lepas daripada ni kita akan sambung peristiwa lepas daripada umur 15 perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Nabi tukar profession daripada Nabi mengembala kambing, Nabi tukar ke profession pekerjaan baru iaitu niaga pula. Lepas ni kita akan jumpa cerita Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.